Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jawatankuasa Surau ini dan juga ahli Jawatankuasanya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk berada di majlis yang telah diatur ini. Moga-moga kehadiran kita dirahmati dan berkati Allah SWT. Dan semoga majlis yang kita adakan ini akan meningkatkan ilmu kita, iman kita dan amal kita, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan kita di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Saudara Asri menghubungi saya sebenarnya dua kali untuk buat program, tapi untuk minta saya bagi ceramah di sini sebab dulu saya pernah datang tapi saya tak dapat menerima jemputan pada kali pertama itu, dan Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu pada malam ini. Sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi, saya ahli sains bidang fizik, dan di UKM ini bukan kebetulan, tapi kami ada satu kumpulan sejarah dan falsafah sains, dan kami cuba mengimbau balik, dan bukan takat mengimbau, tapi kalau boleh nak bawa balik semangat bagaimana ilmuwan di zaman silam membawa sains dan teknologi dalam perspektif agama kita lah. Sebab setiap kali kita buka dalam sejarah ni, ataupun kita baca saja sains secara umumnya, kita jumpa misal algoritma. Tak ada algoritma, tak ada komputer lepas ni. Dan algoritma itu namanya diambil dari nama seorang tokoh yang terkenal yang lahir di Khwarizm di Uzbekistan, Khwarizmi, Abu Musa Al-Khwarizmi. Tapi tak ada orang bincang, seolah-olahnya bidang algoritma ni bidang orang barat. Bila kita dalam hal-hal yang biasa pun, misalnya music, saya dah sebut sini mungkin dulu atau dah lupa mungkin. Tapi bila kita tengok muzik ini, istilah muzik itu sendiri datang daripada satu kitab yang ditulis oleh Al-Farabi. Al-Farabi lahir tahun 870 Masihi. Tajuk bukunya itu ialah Al-Musiqi Al-Kabir. Al-Musiq itu muzik lah. Kabir itu besar. Jadi istilah muzik itu sendiri datang daripada orang Islam. Dan kebetulan National Geographic yang dekat Malaysia ni jumpa dengan saya dan minta saya menerangkan tentang sains. Sebab dia menulis sebuah buku yang berkenaan dengan Islamic Heritage ini. Lalu dalam buku itu dinyatakan bahawa perkataan do, re, mi, fa, sol la ketika orang belajar muzik ni, saya muzik ni kita belajar, tapi muzik bukan untuk menyanyi ni lah. Tapi sebab dalam fizik ni ada bidang gelombang. Gelombang ni salah satu asas teori elektron ni sekarang semua untuk gelombang. Kita belajar gelombang, node, antinode dan sebagainya. So bila kita bersebut do, re, mi, fa, sol la, kita tak tahu di mana dia ada. Dan baru hari ini sebagian kita sekarang ini pun tak tahu di mana dia. Do, re, mi, fa, sol la itu diambil daripada perkataan dal, ro, mi, fa, sol la. Saya tahu bahawa sebagian dia dengar kat sini. Kalau kita tak bincang, orang tak tahu. Macam kita lah kan, orang Cina dia tak erti sebut Quran. Kita sebut lori, dia sebut lori. Tapi dia je L-O-R-R-Y lah, L-O-R-I lah, lori. Jadi macam itu juga orang barat. Dia tak boleh nak sebut dal, dia sebut do. Dia tak boleh sebut ro, dia sebut re. Dia tak boleh sebut dal, ro, mi, fa, sol la. Jadi bila kita renung kembali, rupa-rupanya sumbangan umat Islam ni bukan hanya dalam bidang akidah, syariah, adab, akhlak yang tahu kita baca, yang selalu lazim juga itu. Tapi dalam semua bidang. Itu baru sebut dua figure atau dua tokoh. Belum cakap lagi dengan orang seperti Jabir bin Hayyan yang lebih dulu lahir. Lebih dulu lahir daripada Al-Khwarizmi. Dia lahir tahun 728 Masihi.
Rasulullah wafat 630, lebih kurang 2 tahun. Satu, apa, 100 tahun kewafatan Rasulullah SAW. Lalu kita baca dia belajar satu kelas ataupun satu guru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yang menggunakan istilah alkimia yang hari ini disebut sebagai chemistry. Bahasa Melayu itu alkimia. Jadi ramai dia segi, termasuk orang Islam kita, dia belajar sains, tetapi dia tidak mau mengambil tahu siapa di belakang. Dan bila kita ambil tahu, kita jadi semangat lain. Kita rasa lain. Kita rasa ini kita punya. Tak boleh diterjemah dalam bahasa Inggeris pun. Alkohol tak boleh terjemah. Alkohol itu istilah Jabir bin Hayyan. Alkali. Dalam bidang sains ada satu bahan, orang Inggeris panggil sodium, kita panggil natrium. Natrium itu diperkenalkan Na. Salt, NaCl. Diperkenalkan oleh Jabir bin Hayyan. Konsep untuk menghasilkan larutan gula yang larut dalam air, dan untuk mendapat gula boleh macam mana? Nah, gula tapis tak boleh sebab dia dah larut. Itu diperkenalkan oleh Jabir bin Hayyan. Dan hari ini digunakan dalam minyak. Ambil minyak lah, minyak yang dia bumi itu nak asingkan antara minyak yang ringan dan berat di minyak. Itu guna proses penyulingan. Yang basicnya diajar oleh ini. Jadi minta maaf saya dah lalu betulnya tak. Jadi saya bila kita menggunakan, bila kita lihat balik ini, sumbangan ahli sains ini banyak. Dan bila kita melihat aspek agama ni pula, Isra' dan Mi'raj dan sebagainya. Sebab kita bukan berada dalam acuan berfikir secara saintis, maka kita tak pernah dan tak berani pun. Sebab takut bercanggah kan, sebagainya. Jadi kita hanya menerima sebagaimana yang ada lazimnya. Apa yang saya maksudkan lazimnya? Bila datang peristiwa Isra' Mi'raj pada malam 27 Rejab setiap tahun, daripada saya kecil-kecil dulu, maka dibuatlah majlis. Kalau kampung saya dulu, saya ingat pukul 12 malam nak cerita berkenaan dengan perjalanan Rasulullah, dijumpa satu-satu dan sebagainya, dan kita tak bersoal macam mana dia boleh jumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu dalam bentuk apa, sebab diceritakan macam itu. Dan itulah kita pun dengar cerita. Tak percaya tak boleh, sebab memang tak boleh pun. Sebab dia diabadikan dalam Al-Quran, surah yang ke-17. Tetapi juzuk yang ke-15, tengah-tengah Al-Quran tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu Subhan, Allah Ta'ala tak apa, inilah kita tafsir yang selalunya itu bincanglah kenapa mula dengan Subhanallah. Yang Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya lain malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkati, barakna haulahu, diberkati di perkecilannya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda itu. Dan kita tak tahu tanda itu macam mana kita nak appreciate dia, ataupun kita nak menghargai tanda-tanda. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu bahawa kita tak mampu berfikir sehingga peringkat itu, dan dia tahu. Sebab ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu laksana lautan. Nak bandingkan ilmu kita, kalau kita celup jari kita, yang yang lekat kat jari kita itu ilmu kita. Dipakat bagaimanapun, dia kata kalaulah dijadikan laut itu sebagai dakwah dan tumbuh-tumbuhan itu sebagai pena, kamu tambah sekali lagi banyak itu pun kamu tak mampu untuk menulisnya. Ya, itu ada ayat Quran lah. Ayat Quran ni saya tak boleh nak kut ayat berapa, tapi sekarang senang lah. Kita tekan dia keluar ayat mana kita nak. Hanya kita tak nak buat lah. Dalam handphone pada handphone kita pun boleh, kita tengah orang pergi ceramah pun kita boleh kut ayat Quran mana ya. So balik pada cerita malam ini. Jadi menceritakan Isra' Mi'raj ni memang tak mampulah satu malam, 1 jam, apatah lagi dekat pukul 9 ni tak mampu. Tetapi saya nak ambil kesempatan malam ini untuk tidak membicarakan, dan saya anggapkan kita dah dengarlah semua cerita tu.
Hanya saya terfikir, baru ni ada terbaca dalam satu WhatsApp orang hantar kepada saya. Kata-kata Syekh Jalaluddin Arumi. Yang saya ingat, ingat dalam kata-kata itu. Sebab bila saya balik kampung, ada orang baca belajar tajwid lah kat masjid tu. Kebetulan kawan saya je Tuan Kuasa, dia kata, Sub, kita bincang sikit pagi ni, saya nak tutupkan kelas ni, kita nak ambil kesempatan lah, you balik ni. So, you selalu duk refer orang kata Tolong TV lah, apa semua ni lah. So, macam mana you lihat Al-Quran ni? From your point of view, not from buku. From yourself lah. So, saya teringat kata-kata ini. So, saya pun, kebetulan saya ada iPad ni. Saya buka iPad saya ni, keluar. Kata-kata judul ni, dia kata, if you look at the, maaf, dia cakap bahasa Arab lah. Tapi kata-kata tu dalam bahasa Inggeris. Dan cantik juga bunyinya. If you look at Al-Quran with your eyes, you see word. Kalau kamu lihat Al-Quran ini dengan mata kita, kita akan dapat perkataan-perkataan, letters, word and letters. Perkataan dan ayat-ayat. Maka kita pun panjang, pendek, sebagainya. Memang betul kena baca. Sebab kena baca tu tartila. Ya, dalam surah Ya Ayyuhal Muzammil itu kita suruh baca dengan tartila. Dengan betul, dengan baik. Kemudian dia kata, if you look Al-Quran with your mind, kalau kita lihat Al-Quran itu dengan minda kita, you see knowledge. And a lot of knowledge inside that Al-Quran. If you look at Al-Quran with your heart, kalau kita tengok Quran ini dengan qulub kita, dengan qulub dalam bahasa Arab, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ. Aku sediakan neraka jahanam untuk kathiran minal jin wal in, banyak daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa aku nak campakkan mereka ni dalam neraka yang bernama jahanam? Walaqad zara'na li jahannam. Dia kata sebab lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang ada qulub tak guna. Jadi Jalaluddin Arumi mengatakan, kalau kamu lihat Al-Quran dengan qulub, you can see love. Kamu akan melihat kasih sayang Allah itu. Buka Quran, bagaimana Allah Ta'ala minta, jangan buat fitnah, jangan kata ke orang, jangan terima rasuah. Bukan Allah Ta'ala hukum kita. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita kaya. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebab itu, ayat-ayat Quran yang didatang banyak itu, kalau kamu gunakan qulub betul-betul, kamu akan dapat lihat. Contohnya saat kita baca ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa. Hai orang beriman, janganlah satu kaum itu mengatakan pada satu kaum yang lain. Mungkin kaum yang dikata itu lebih baik dan mengatakan. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita buat macam itu? Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan begitu juga, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah sekumpulan wanita ini mengata pada wanita yang lain. Mungkin wanita yang dikata itu lebih baik daripada mengata. Tapi kita tak fikir dalam. Sebab kita hanya duk baca tentang betul dan sepatutnya idramnya betul, matnya semua betul, tapi isi dalam kita tak baca. Maka kita tak dapat lihat. Ayat lain Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, bila datang satu berita, kajilah. Hari ini banyak berita tentang ni dalam WhatsApp kita. Dan mengkaji itu perintah Allah dalam surah Al-Hujurat yang saya baca sana. Perintah Allah tu. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kasih kepada kita. Sebab lembu kami tak buat fitnah tuan. Lembu kami tak ada rasuah. Lembu kami tak bicara tentang adab dan akhlak. Teruk dia lembu ni tak pakai baju. Memang lembu tak pakai baju. Tapi kalau orang tak tutup urat, itu dah apa maksud. Jadi kita tak bincang tutup uratnya dengan lembu. Dan yang keempat kita, if you look Al-Quran with your soul, dengan roh kita. Keempat ayat ni semua dalam Quran. Roh adalah Quran, roh adalah qulub adalah Quran, akal adalah Quran, ra'aita, lihat adalah Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan spirit kita, dengan roh kita, then kita you see God, kamu akan dapat melihat Tuhan. Bahawa setiap ayat itu, alif lam mim itu, alif
Lam dan Mim itu. Dibaca tafsirnya, kita dapat lihat Tuhan kita itu. So lebih kurang macam itulah. Jadi malam ini sebagai mukadimah, apa saya nak bawa untuk melihat Isra' Mi'raj ni, kalau boleh lah. Perspektif saya ialah perspektif nak melihat ini bukan hanya dengan mata yang, sebab dalam kalimah lain, kalau tuan-tuan baca kalimah lain, yang ni saya nampak ada macam, tak tahulah siapa yang ambil yang siapa. Katanya Jalaluddin Arumi juga. Jalaluddin Arumi ni dia ahli sufi, pemikir, ahli falsafah. Dan dia beramal. Sebab tu bila sebut itu, dia sebut dengan tahu, dengan faham. Sebab baru ni ada kawan saya ni, dia suruh saya hantar kata-kata tu pada dia. Saya pun hantar kata-kata tu. So dia tanya saya balik, apa beza antara mind tadi dengan spirit dengan hulu? Oh, dan dia satu hal lah. Dia kata, Syekh, kita kena duduk dekat kedai kopi sembang, boleh ni. Tak boleh nak gitu. Nak takat nak WhatsApp ni boleh selesai. Dan tradisi kita ni dah tak ada tradisi berilmu melalui guru ni, melalui perbincangan. Kita ambil cut and paste ya. Kita ambil kita suka. Ini jadi masalah. Dan kita tak dapat tahu background di belakangnya. Minta maaf. Saya buat PhD. Buat PhD ni, dia mesti bincang literature. Latar belakang, apa isu yang kita nak kaji. Sehingga kita sah. Okey, orang ni buat ini, orang ni buat ini, orang ni buat ini, saya nak buat ini. Kemudian ditanya pula, kenapa kamu ada buat yang ini? Contoh je lah. Jadi, kita kena baca semua background itu. Barulah kita tanya, apa masalah yang kita nak kaji? Apa isunya yang kita nak kaji? Oh, isu mak rempit. Okey, kita kaji. Sebab orang lain tak ada mak rempit. Kan? Negara lain mana ada mak rempit? Malaysia ya ada. Pelik juga. Kan? Dan di Malaysia pun, Melayu pun ada. Kan? Orang Cina tak juga. Orang India pun tak juga katanya. So, tak tahu lah kot sekarang jangkit, tapi asalnya begitu. Dibuat motosikal elok tak? Dia modified motosikal. Motosikal itu ada standard dia. Yang diluluskan oleh pihak berwajib lah. Kalau kita sirim dan sebagainya. Ada sebab. Bukan sengaja. Lampu ni ada sirim buat. Ada sebab. Dia pergi buang semua. Dan stop kat situ lah. Ni dia tak cerita benda ni lah kan. Okey. Jadi dia kata satu lagi, dia kata ni juga bahasa Inggeris, tapi katanya ada yang kalau kita pergi Google, dia kata ini daripada Eleanor Roosevelt, isteri Presiden Amerika Roosevelt masa perang tu. Tapi saya rasa dia ambil daripada Jalaluddin Rumi. Dia kata dia kata small mind talking about people. Orang yang minda dia kecil bercakap tentang orang. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Orang sajalah tentang orang. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni dia sukalah cakap orang ni, orang ni. Medium mind, they discuss about event, about peristiwa. Peristiwa mak rempit misalnya. Peristiwa Isra' Mi'raj ini misalnya. Sekarang ni peristiwa di Palestin. Bukan orangnya. Tapi kenapa? Yang jadi apa begini? What is the background? Apa kata Al-Quran dalam perkara ni? Apa pandangan Yahudi tentang ni? Bagaimana golongan Zionis menanggapinya? Lain tu. Maknanya lain. Perbincangannya lain. Kalau cakap event, cakap people ni, hari ni kita tembak. Keluar tadi saya tengok 2-3 orang hari ni meninggal. Kan? Lepas tu sekat lagi gini-gini. Cakap itulah orang. Tapi kalau cakap eventnya, peristiwanya, maka kita agak. But the great mind, dia kata, they are discussing about ideas. What's ideas behind? Di sebalik. So malam ni saya nak potong semua ni. Kalau boleh lah. Saya nak campur-campur sikit semua ni. Tapi saya akan memfokuskan terhadap what the ideas behind peristiwa Isra' Mi'raj ini dilihat di segi perspektif saintifik. Kalaupun ada, kalaupun benar. Kalaupun benar kita boleh menjelaskan di segi saintifik. Jawapan saya tak boleh. Nanti kita bijak. Orang-orang kita tak boleh. Sains tak boleh menjelaskan. Tetapi kita, sebab walaupun ada perkara yang kita tak boleh bincang ni, tetapi Allah Ta'ala selalu menyebut, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak memerhatikan?
dan sebagainya. Ada ayat Quran, alam taru annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Dan apabila hujan itu turun, maka tumbuhlah berbagai-bagai jenis pokok di tumbuhan. Dan apabila pokok ini tumbuh, maka kamu akan lihat berbagai-bagai haiwan yang hidup di bawahnya. Kalau kita naik ke bukit daripada tanah bawah, di antara tanah di lembah ini dengan di bukit, binatangnya pun berbeza. Sebab pokok yang berbeza. Maknanya, kalau kita sebut alam sekitar ini, dia ada hubungannya erat. Kalau kamu potong bekalan makanannya, dia tak ada hidup. Sebab makanan dia tidak ada. Dia akan lari ke tempat lain kalau dia boleh lari. Kalau dia dibunuh, dia pupus. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, sambung ayat, wa minal jibal rujun. Begitu juga dengan jibal. Jabal, bukit, gunung ganak. Yang Allah Ta'ala berikan kemerahan itu. Dan bila ayat ini dibaca, walaupun saya menyebut tadi, sains itu tak boleh menerangkan Al-Quran. Tetapi ayat ini tak boleh dimanfaatkan kalau saya tak tahu sains. Sebab, alam tara annallaha anzala minas sama'i. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan di perang langit? Hujan ni asalnya bukan di perang langit. Airnya asalnya di bumi. Air longkang, air laut, air sungai, air yang campur dengan najis dan sebagainya. Bila kita nak kaji alam tara annallaha. Tetapi apabila Allah Ta'ala jadikan matahari, kemudian menyinar cahaya matahari ke atas air ini, walaupun tak sampai 100 degree Celsius, dia terperuap. Bila terperuap, pasal nak? Dia terpisah antara juzuk yang tadi dengan air H2O tadi. Dan diringankan, dia naik ke atas. Maknanya density-nya lebih kurang daripada udara. Ini macam sains lah. Dia tak teropong. Dia naik ke atas. Jadi kita kena bubuh lah itu. Sebab Allah Ta'ala tak bagi prosesnya. Sebab Al-Quran itu bukan kitab sains. Hanya Allah Ta'ala memberikan kebolehan kepada manusia ini untuk memikirkannya. Sebab itu ketika Allah Ta'ala menyebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menurunkan fil ard. Dia kata fil alat, fil ard atau bumi ini, khalifah. Maka malaikat kata, kenapa kamu nak jadikan makhluk yang jaga, yang urus alam ini, satu makhluk yang akan melakukan kerosakan? Maka Allah Ta'ala jawab kepada malaikat, beritahu, kamu tak tahu. Aku lebih tahu. Lalu Allah Ta'ala mengajar kepada Adam ini nama-nama benda. Bila kita ajar, apa benda ini? Ini gelas. Dia bukan gelas sahaja. Hanya orang biasa itu gelas. Tapi orang yang lebih lagi fikir, ini adalah satu bekas yang dengannya saya boleh tuang air. Maka kalau saya nak minum, maka saya boleh tuang air dalam ni. Maka dengan kata lain, bahawa saya bukan hanya mengenal ini gelas, ini botol dan air dalamnya, tetapi saya mengenal sifat-sifatnya. Burung dengan sifat-sifatnya saya berkenal. Jadi, bila Allah Ta'ala cakap begitu atau bagi tahu malaikat bahawa kamu tak tahu, aku lebih tahu. Lalu dia bagi tahu bahawa makhluk yang bernama manusia ini, yang aku lantiknya sebagai khalifah, dia memahami tabi'i alam ini. Itu sains. Memahami tabi'i alam ini sains. Sebab itu Allah Ta'ala tak perlu untuk menjelaskan prosesnya. Cukup dengan Allah Ta'ala mengatakan, alam tara annallaha anzal. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Dan yang asalnya, dan saya cerita tadi. Kemudian turunlah air hujan itu yang bersih tadi. Dan bila menimpa bumi, maka dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan kita kena fikir, sebab kemampuan kita sebagai khalifah. Jadi, waktu kita, pada saya lah, waktu kita belajar sains untuk memahami ini, sebenarnya kita belajar sedang polishing ataupun menggilak potensi kita untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kita bukan datangkan untuk sembahyang saja, saudara. Kita bukan datang untuk berwirid saja. Allah tak perlu sembahyang kita sebenarnya. Allah tak perlu wirid kita. Tetapi kalau kita tak faham ini, kita tak boleh menjalankan tugas kita. Cuba tuan-tuan tengok satu lagi perspektif. Kalau
kalau tuan-tuan ada, tak tahulah. Saya rajin juga sebab saya ahli sains. Kalau tuan-tuan tengok, makhluk yang lain, ambillah kambing ke, kucing ke yang ada sekitar kita, ataupun harimau ke yang tengok dalam National Geographic kan. Mereka ini hidup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kalau lembu, dia makan rumput. Tak ada rumput, dia tak makan. Dia pergi tempat lain. Harimau, dia makan daging. Sama daging rusa yang saya tengok, daging babi ke, daging apa, lautan ke, dia makan. Manusia tak makan daging, tuan-tuan. Dia tak makan daging kan. Kita makan kari daging kan. Saya tak pernah tengok orang makan daging. Kita makan kari daging. Kita tak makan padi, tuan-tuan. Kita tak makan beras, kita makan nasi. Tapi nasi, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak siapkan. Kari ikan, kari daging, Allah Ta'ala tak siapkan. Allah Ta'ala hanya bersiap kambingnya. Dan dia beritahu binatang yang kita boleh makan, binatang yang kita tak boleh makan. Sampai sebelum nak makan, kena sembelih lu atas nama Allah. Itu kan. Jadi, kalau kita sains tak penting, macam mana tuan-tuan nak makan nasi? Allah Ta'ala bagi dekat padinya. Jadi, untuk memisahkan antara padi dengan hampanya, kita kena kerja sains. Jadi, kita jemur di tengah panas. Kalau jemur lah. Tapi hari ini pikiran padi tak payahlah pakai fuel jet tu. Guna diesel tu bakar dia panas. Kenapa panas? Sebab apabila kita panaskan dia, hampa padi, hampa yang baru di luar padi dia tu, dia akan kering. Berasnya, ia kering juga. Tetapi dia masih ada water content, 12%, 13%, bukan sekitar itulah. Dan menyebabkan dia tak patah. So, bila dikeringkan, kulit kering, dilalukan dalam roller, satu roller yang dibuat daripada getah, itulah ada dalam padi. Ada 3. Dia turun itu, maka yang pertama dia akan pecah gini, yang kedua lari, yang ketiga selepas daripada roller yang ketiga, kita tiupkan angin, maka beras akan turun bawah, hampa padi yang ringan akan ke tepi sebab ada angin tiup kan. Nak buat ini kita kena kaji sifat beras, sifat padi dia kan. Betul tak? How can kita buat kalang padi tak tahu yang apa padi menyentuh? Itu sains kan. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada. Tapi Allah Ta'ala hanya memberikan kemampuan kepada dia untuk faham benda itu. Jadi ada orang meremehkan. Akhirnya, ya, isu. Kita kena makan, harap orang lain supply. Begitu juga dengan jadi beras. Kita tak makan beras, kita makan nasi. So kita kena tahu macam mana daripada beras menukar jadi nasi. Kalau lebih air, dia jadi muai. Kurang air, dia jadi mentah kan. Dia jadi, so kita kena buat kadar tertentu. Kalau dulu masukkan api dan sebagainya. Dan Jepun ini study sifat air itu, bagaimana dia berdidih, dikurangkan, akhirnya digantikan kayu api dengan elektrik. So dia yang hasilkan. Kita tak usah nasi lah. Sebab kita nak, bila Jepun dapat duit banyak, kita nak mahal. Ya Allah Tuhan kami, kenapa tak bagi rezeki kami? Rezeki ada mana-mana. Kamu tak usahakan. Jadi, kita perlu sains. Sebab itu, daripada awal lagi, ditunjuk ketika Qabil membunuh Habil. Dia tengok alam sekitar. Dia tengok bagaimana gagak itu membunuh. Maka dia ambil iktibar. Tapi dalam ini tak betul lah. Dia bunuh yang. Tapi ambil iktibar daripada alam. Jadi, saya fikir dia bersama orang yang ada sains tapi tak ada ilmu agama. Dia akan exploit yang go again Islamic teaching juga. So balik cerita kita dia Isra' Mi'raj ni. So kalau kita nak itu sebagai mukadimah saya dan sebagai dah 8.30 dah. Okey, then saya nak pergi sedikit lagi tentang Isra' Mi'raj ni. Kita tengok personality. Nanti saya akan ceritakan lepas ini sebab nak mantap ni tu. Pada saya, kalau nak kita nak menghayati betul-betul hebat di Isra' Mi'raj ini. Pertama kita tahu jugalah background yang saya sebut literature tadi. Backgroundnya apa? Semua orang tahu. Iaitu Rasulullah kewafatan isterinya meninggal, Khadijah dah meninggal, Abu Talib juga meninggal, dia pun tak duduk di rumah lagi, dia tidur rumah-rumah ni. Ini cerita background. Kan? Sedih, memang sedih. Siapa yang pernah meninggal, isterinya meninggal, tahulah betapa sedihnya. Saya ada seorang profesor pun, Tan Sri lagi sekarang ni. Dia pernah cerita dekat saya, minum teh tu. Dia kata hantar orang muda lagi.
Anak sikit isteri meninggal, isteri pertama dia tu lah, dengan kahwin lain. Meninggal, dia kata, masuklah bilik tidur tu, tengok kain batik isteri dia. Saya sayang, saya tak boleh. Dia dah meninggal, memang saya reda. Saya reda. Allah Ta'ala nak ambil dia tu. Tapi kain batik dia yang duduk dekat almari tu, yang duduk pesisai tu, saya tengok tu, saya mesti teringat sendu gurau je, kata-katanya, ya, perbezaan pendapat kami, saya terlibat. Jadi, semua tuan-tuan bayangkan, Rasulullah, tapi dia manusia. Orang yang membantunya, orang yang membela dia, bila turun ayat Quran dia pertama, dia lah yang menyelimuti Rasulullah. Yang datang kepada kamu ini bukan makhluk yang jahat, tapi dia yang juga datang kepada Nabi dulu. Dia datang kepada Rasulullah. Kau bayangkan, orang ini meninggal. Yang membela dia, begitu juga dengan Abu Talib. Yang apa saja orang Arab ni kata kat dia, dialah yang membela, juga meninggal. Itu backgroundnya. Dan selepas itu dia tak tidur di rumahnya. Dia tidur di rumah sepupunya Ummu Hani. Yang ni semua orang tahu lah. Jadi cerita ni cerita discover people lah. Okey, tapi kita discuss ini adalah tentang ideas behind itu. Now, kita pergi lagi satu tentang personality yang terlibat di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Personality ini dia seorang lah. Rasulullah seorang yang terlibat, yang diperjalankan tu. Orang lain tak. Dia bukan Nabi pun. Malah Nabi lain pun tak pernah dibawa macam tu. Isra Mi'raj ni pada Rasulullah saja. Dari dunia ini, pergi ke alam lain. Nabi Musa pun tak macam tu. Dan personality yang disebut oleh Profesor Hamka, Pak Hamka ni, kita satu ialah kita tengok Rasulullah ni, malam tu dah isteri dia dah tak ada, dia masuk tidur awal. Dan kita selepas Aisyah, nak kata dia sembahyang Aisyah macam kita sembahyang, kita tahu Aisyah Rasulullah pergi ke langit tu antara yang diajar oleh Allah ialah solat kan. Jadi dia belum pergi lagi. Malam tadi sebelum tu, selepas itu dia masuk tidur, dia balik pergi esoknya. Of course, lepas tu dia nak pergi ke Kaabah untuk mendirikan solat. Dan bila dia bangun pagi besoknya, dia keluar daripada biliknya, jumpa Ummu Hani. Ini kakak pada Sayyidina Ali. Lalu tanpa pun Ummu Hani tanya dia yang beritahu kepada Ummu Hani. Malam tadi aku diperjalankan Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ummu Hani sepantas itu tanpa berfikir, lalu dia kata, ya Rasulullah, jangan cerita ke orang. Ini personality yang pertama. Personality yang kedua ialah bila dia turun saja di rumahnya, dia jumpa Abu Jahal. Itu cerita kan. Dia cerita tu selalu orang kita menjadi orang wayang pula. Ya. Bila dia turun daripada rumahnya, dia jumpa Abu Jahal dan tanpa bertanya pun dia beritahu Abu Jahal, malam tadi aku diperjalankan Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal pun juga kata, ya Muhammad, kenapa? Boleh tak kamu jangan cerita benda ni? Kenapa? Izinkan aku kumpulkan orang semua. Kalau Ummu Hani tadi, agak-agaknya kenapa Ummu Hani kata macam tu kat Rasulullah? Tak ada cerita ni. Itulah peristiwanya. Iaitu, dia bangun daripada tidurnya, atau daripada biliknya, keluar daripada biliknya, jumpa Ummu Hani, dia beritahu Ummu Hani, dan Ummu Hani kata, jangan cerita ke orang. Itu peristiwanya. Tetapi, kenapa peristiwa itu boleh berlaku agaknya? Sebab Ummu Hani yakin, kalau Rasulullah cerita ke orang tak percaya. Lama dah orang kata Muhammad dia pembohong. Tapi tak pernah berlaku. Tak pernah dapat dibuktikan. Jadi Ummu Hani atas dasar gunakan scientific thinkingnya, tapi sayang kepada Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, meminta, ya Rasulullah jangan cerita. Tapi Rasulullah kata, aku kena cerita. Sebabnya ayat Quran. Peristiwa besar lagi. Biar dia turun, satu personality ialah Abu Jahal. Selama ini Abu Jahal cuba menafikan risalah yang dibawa Rasulullah. Orang tak percaya kepada Abu Jahal. Semua dapat dipatahkan. Dan kali ini, biar kamu cerita sendiri. Sebab, kalau aku cerita, orang tak percaya. Siapa percaya ke Abu Jahal? Even dia pemimpin orang di muka tak percaya ke Abu Jahal. Berapa kali dah debate dengan buat saudara ni, Abu Talib ni. Dia tahu bahawa kalau dia sebut, orang tak percaya kat dia. Kalau dia kata, tadi aku jumpa Muhammad cerita begini, orang tu tak betul. Tapi kalau Muhammad tersebut, kamu counter sendiri lah.
Itu personality yang kedua. Masih menggunakan capacity akal, scientific thinking, tetapi niatnya itu, hasratnya itu, supaya orang tidak percaya kepada Muhammad. Yang tanah, niatnya itu adalah takut Rasulullah ini dipermain-mainkan orang. Apatah lagi tidak ada orang yang membela. Dan satu lagi personality ialah selepas Rasulullah sembahyang subuh dan sebagainya, ketika matahari naik, ketika agak-agak panas, yang saya baca lah, maka Rasulullah pun setelah Abu Jahal kumpul semua, ada cerita sebenarnya. Dalam majlis itu ada seorang hamba Allah yang dekat dengan Rasulullah tapi tak ada. Dia pun tak tahu. Lalu dia duduk, tiba-tiba ada seorang hamba Allah lalu depan dia. Lalu dia tanya, dia ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Manusia juga. Sayyidina Abu Bakar kata, kamu datang dari mana? Dia jawab, saya datang dari majlis. Majlis apa? Majlis yang kalau kita cakap bahasa Melayu lah, diorganize oleh Abu Jahal ini. Tetapi yang mengisinya ialah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar lantas bertanya, kamu tinggal majlis itu? Ya, saya tinggal. Kenapa kamu tinggal majlis itu? Sebab Rasulullah bagi ini. Jawab kami, Rasulullah ni dia cerita, Muhammad dia cerita satu perkara yang tak masuk akal dia. Jadi dia duduk lepas tu duduk hati. Rupanya dia bukan hanya dengar ke tuan-tuan, dia bukan dengar saya cakap tapi tuan-tuan berfikir. Tuan-tuan berfikir. Dan kita mampu untuk berfikir. Tapi dia tak boleh terima hujah yang diberi oleh Rasulullah. Dia keluar daripada majlis itu. Untuk menenangkan dia keluar. Dan Allah Ta'ala takdirkan untuk dia berjumpa dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya dia, kamu keluar daripada majlis itu? Ya, saya keluar. Lalu Abu Bakar tanya sekali lagi. Just to reconfirm. Betulkah yang bercakap itu Muhammad? Betul. Kata kawan. Kalau betul, kata Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya. Walaupun aku tak nak, aku percaya. Hanya aku nak pasti berkabul betul kan yang bercakap itu Muhammad. Kalau yang bercakap itu Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Apa pendekatan Sayyidina Abu Bakar? Scientific? Tak. Sifat Nabi kan amanah, fatonah dan sebagainya. Dia tak mungkin seorang Nabi itu membohong. Jadi maknanya, Sayyidina Abu Bakar, dia ada, kita kata ada perspektif, ada premis dia sendiri tentang apa Rasulullah ni. Lantas dia mengatakan lebih daripada itu pun aku percaya. Kita stop. Gila dah pada Azhar. La
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Okey, itu adalah 3 personality. Saya tak nak stop kot itu. Cukuplah kot untuk. Maknanya personality yang digunakan oleh Saidina Abu Bakar ialah pendekatan iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. You check, beriman kepada Allah, Allah yang buat. Pada Rasul, Nabi Muhammad ini dia Rasul. Dan dia tak nak bohong. Hanya kita tak memahami. Kita tak memahami ini banyaklah perkara dalam Quran kita tak memahami. Okey. Itu adalah penggerak. Kemudian orang-orang yang terlibat, pertama ialah Abu Hani menggunakan pendekatan akal. Tapi dengan perasaan yang amat simpati, yang amat Rasulullah kehilangan isterinya, pak saudaranya, dan dia takut orang-orang Arab ini atau orang jahiliah ini akan memperapa-apakan dia dan tidak ada siapa lagi yang boleh membelanya. So itu background untuk kita pergi kepada the ideas behind. Dan yang ketiga ialah opportunist. Orang seperti Abu Jahal. Kalau dia yang sebut memang dia tak boleh. Tapi hari ini Muhammad dengan harapan ceritanya ini akan digunakan secara saintifik macam mana dia guna dan menolak segala apa yang diajar Rasulullah SAW. Sebab selama ini dia tak mampu. Dia tak mampu. Okey, balik kepada tiga. Bagaimana pula kita nak beriman dengan dengan peristiwa Isra Mi'raj? Saya nak sebut pertama ialah konsep alam. Kalau kita baca Al-Fatihah, satu surah yang diwajibkan kepada kita untuk membacanya ketika kita solat. Kalau 17 rakaat di satu hari yang wajib itu mana 17 kali lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan Sarwa. Bukan Sarwa, Sarwa. Sarwa ini yang menguasai, yang menjaga, yang melindungi, yang segala-galanya tentang alamin. Dalam istilah oleh Abdullah Bismi, dia tambah sekalian alam. Maknanya plural. Maknanya banyak alam. Allah yang menguasai banyak alam. Alam kita ini hanya salah satu di alam yang banyak itu. Sebab itu untuk khalifah, saya dah baca sendiri. Betul-betul tengok ayat. Minta maaf dia ni, saya ahli fizik. Kalau ada ustaz yang faham, yang mentafsir ayat ini, lagi baiklah. Tapi saya melihat ayat ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di atas muka bumi ni khalifah bumi ni. So kita ini bukan khalifah di alam jagat raya. Khalifah di muka bumi. So maknanya alam ini banyak. Ketika Rasulullah di Isra Makkah Mi'raj, baginda pergi ke alam mana? Saya nak tanya. Ke alam lain. Alam di mana baginda bertemu dengan para nabi yang sebelum ini. Sebab itu disebut juga satu lagi perkara, sengaja saya tak sebut awal tadi. Isra Mi'raj ini perkara yang ketiga ialah untuk menghiburkan Rasulullah. Yang pertama tadi kita sebut dia berlaku selepas orang dah pulau dia, matan isteri dan sebagainya, ada orang dan sebagainya. Dan untuk menghiburkan Rasulullah. Rasulullah ini selama dah masuk tahun yang ke-11 kan. 13 tahun baginda di Mekah selepas turun wahyu yang pertama. So ayat-ayat Makkiyah kalau tuan-tuan lihat, dia adalah ayat-ayat yang dia cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang apa semua. Dan kita tak nak pergi, Rasulullah tak nak pergi. Hari ini kita ada cerita tentang Palestin, Mumin, tapi kita tak nak pergi. Kita tahu Masjid Al-Aqsa di mana dan Dome of the Rock dekat mana, Masjid Borak dekat mana, dia cerita. Kan tempat orang Yahudi dekat mana, tempat orang Kristian dekat mana, Nabi Isa dilahirkan ke mana, dan di mana tempat dia disalibkan, where is the last supper, malam terakhir, sebab tempat itu juga ada. Tapi kita tak pergi. Cerita ya.
Tiba-tiba kita diizinkan Allah untuk pergi. Rasanya macam mana? Dan hari ini, yang kita baca-baca tadi, bukan hanya confirm, tetapi meyakinkan lagi. So, bila saya buat isteri saya pergi Jerusalem ini, dan melawat benda ni, dan saya sebut kat dia, InsyaAllah kita pergi tempat ni, kita lawat di tempat-tempat. Seperti juga kita pergi bagaimana kota Konstantinopel. Identitinya Konstantinopel. Tetapi Sultan Mahmud tukar menjadi Istanbul. Identitinya ialah Yathrib. Satu identiti. Orang, bohong orang dan sebagainya, orang Yahudi berbawa. Tetapi Rasulullah datang ditukar jadi Madinah. Identiti bang. Jadi, bila Rasulullah diperjalankan, dan selama ini, baginda bercakap tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi dan sebagainya yang saya adalah catatan ini. Tetapi dia sendiri tak berjumpa. Dan hari ini dia dibawa dan jumpa. Malah berdialog, bercakap dengan orang itu. Saya nak tengok di alam mana. Pengalaman saya tahu Nabi Musa kuburnya di Jerusalem. Nabi Ibrahim pun Jerusalem. Dekat situ. Apalagi Nabi Daud pun dekat situ. Kita pergi tengok tempat dah. Tetapi dia cerita dia di mana? Maknanya di alam mana? Saya gunakan alam. Allah Ta'ala tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak alam. Jadi rupanya kehidupannya ada banyak alam. Dan besok kita akan pergi ke alam itu. Dan di alam itu yang Rasulullah sendiri pergi, satu dia berjumpa dengan orang dalam neraka, dan satu lagi jumpa orang dalam syurga, Jannatul Ma'wa. Dia sebut dalam Quran. Dan Rasulullah cerita. Dan bila ditanya nak cerita wajah Allah Ta'ala itu, walaupun ada mufassir mengatakan Allah Ta'ala sengaja melupakan, tapi memang takkan, sebab dia alam lain. Alam lain. Jadi apabila kita berada di satu alam, kita nak menjalan, macam saya sebut tadi, pokok membesar, memerlukan air kan, tanam padi begini, ini di alam dunia. Orang alam lain tu, dia makan nasi tak? Agak-agaknya. Tak tahu kan? Mungkin bukan benda lain. Mungkin kita kata tak logik. Tapi dia terpaksa menggunakan alam lain. Paradigma alam lain. The paradigm of the other world. Dia tak berguna. Susah kan, faham? Okey, ambil yang mudah ya. Saya rasa dia cerita dekat sini. Alam dunia ini, yang di dunia ini pun satu benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita ada alam air, kita ada alam udara, kita ada alam darat ni. Air itu ada alam dia sendiri. Tengok National Geographic. Kalau dia temu laut tu, macam-macam alam. Yang kita pun, kalau tak ada divers yang dive dan tunjuk gambar, kita pun tak percaya. Kan? Binatang-binatang yang ada kat situ. Alam lain. Kan? Tiba-tiba ramai-ramai kita ni, kita duduk dalam air, kita nampak cacing. Cacing pun boleh duduk dalam air. Kan? Saya pun duduk pergi makan sebab cacing makan ikan kan. Tiba-tiba Pak Imam kata, besok jangan makan. Kenapa? Kalau kamu makan, kamu akan dibakar nanti. Apa saya akan jawab untuk Imam? Guna kalau jakar. Kamu dia berapu. Mana ada api dalam air? Sebab kita berada dalam paradigma air. Kan? Dalam alam yang kita dijadikan ini, kita bermain ini, kita dilahirkan ini, kita dimatikan ini, kita hanya ada air. Api tak ada. Kita tanya pula api itu macam mana? Api itu bakar-bakar macam mana? Sebab tak nak tengok. Dan api itu tak pernah ada. Tapi kalau kita keluar daripada alam itu, api tengok. Katalah kita ni ikan tiba-tiba ditangkap oleh seorang, cantik sangat, tak jadi dia nak makan, kecil lagi. Letak dalam aquarium. Aquarium orang tak kat dapur. Aquarium orang tak ada ruang tamu. Kan? Dengan lampu orang bikin cantik. Kawan kita pun tu tengok alam tu. Lepas tu, dia tengok depan dia, yang hantar rumah dia, makan ikan bakar, makan ikan panggang, makan apa semua. Lepas tu, dah besar sangat, dekat tuan yang bela apa, malah nak makan dia sebab sayang sangat. Lepas dia balik dalam air. Dan dia tiba masuk dalam air, dia jumpa kita. Kamu datang daripada mana? Saya telah diperjalankan Allah. Dan diperjalankan oleh
bukan Allah lah, oleh orang satu orang. Kepada wallahu alam. Tapi di depan aku lihat ada kawan-kawan kita dibakar, kamu berhapus. Kan? Kamu digoreng, mana ada minyak lebih? Ini bawa alam dunia. Jadi kita boleh buat analogi. Allah Ta'ala bagi banyak perumpamaan. Susah nak faham alam akhirat, alam dunia ni. Alam di dunia itu tapi beza alam. Jadi ikan yang hidup dalam air itu, dia menggunakan paradigma yang lain. Dia akan bicara dengan anak-anaknya untuk survive, untuk hidup dengan paradigma alam air. Ini seorang hamba Allah pergi astronot. Semua orang di astronot. Mana ada orang pergi astronot itu? Oh, seorang tu ya lah. Kan? Sebab kita tak boleh hidup dalam tu. Kalau hidup pun kita kena siapkan dengan alat-alat yang sesuai, oksigen dan sebagainya. Sebab itu bukan alam manusia. Kita boleh pergi. Memang Allah Ta'ala kata kamu boleh. Sekiranya kamu ada kekuatan untuk pergi sana. Kekuatan itu kekuatan apa? Termasuklah kekuatan untuk adakan oksigen, untuk apa sebagainya. Tuan-tuan nak makan apa? Duduk kat sana. Ayam tak ada. Duduk kat bulan nak makan ayam. Betul. Jadi balik cerita ni. Jadi dia telah dipegang Allah ke alam yang lain. Jadi Isra Mi'raj ini bukan hanya di sini. Dia bagi tahu. Dia jumpa siapa? Dia jumpa orang yang potong-potong lidahnya. Kemudian hidup balik. Kemudian ditanya malaikat Jibril, siapa orang ni? Inilah yang selalu kamu duk baca ni, Al-Quran. Yang suka bercakap, buat fitnah dan sebagainya. Dia jumpa orang, ketuk-ketuk kepala kat dinding, pecah. Lepas tu dia balik. Siapa orang ni? Itulah di dunia aku suruh semayang. Semayang itu fardu. Semayang itu membezakan antara iman dan tak iman. Jadi dia tak dapat. Ini balasannya dah bagi tahu. Perkara ini bukan berlaku kita saja, tuan-tuan. Zaman Nabi, orang bawa tulang belulang, jumpa Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah tulang-tulang ini akan hidupkan semula? Ada Rasulullah gunakan scientific method, approach, in order to describe alam barzakh, alam kubur. Tak. Sebab di alam lain, Rasulullah cerita, takkan percaya apa? Kalau menggunakan formula saintifik. So, lebih baik menggunakan pendekatan iman. Apa dia? Apakah sukar bagi Allah? Daripada yang tidak ada kepada ada, kemudian yang tak ada dia mati, nak hidup semula. Yang mana lebih sukar? Daripada tak ada kepada ada, dia buat. Kemudian dah ada, dia nak hidup balik. Jadi, teknologi yang diberikan oleh Rasulullah kepada hamba ini, sesuai dengan dia berfikir itu. Pada masa itulah. Jadi, saya ingin cerita bahawa hari ini ada semacam apa? Semacam nak tergerakkan, tak tahu. Tapi sebab kita banyak sangat diajar sains. Dan sains telah membuktikan dengan ada sains kita jadi kaya, dengan ada sains kita naik kereta, dengan ada sains kita buat rumah besar, dengan ada sains memudahkan hubungan kita, dengan ada sains kita ada handphone dan sebagainya. Seolah-olah hidup ni tanpa sains tak boleh. Maka dia nak sainkan cerita Isra Mi'raj. Ada banyak buku. Sebab tu saya tulis buku saya tu. Tajuk buku tu adalah, saya pergi ke Saudara Asri tu, tajuk buku. Sebab saya terbitkan dengan Dewan Bahasa, saya tahu Dewan Bahasa ini dia ada penilai dia. Setelah ada penilai itu, penilai setahun dia nilai buku tu. Kemudian lepas tu dia pulangkan balik pada saya, editor yang betulkan lagi apa semua. Baru kita ada benda yang dia tak faham. Dia kata benda ni nampak kalau you write macam ni, tak faham. Saya pun tak faham. So can you boleh explain tu. Kadang-kadang kita ahli sains, kita terang ni, kita ingat orang fikir macam kita. Kan? Rupanya orang tak fikir macam kita. Jadi bila orang biasa, kamu kena tambah satu paragraf dan dua paragraf ni, ataupun ada rajah ke apa supaya dapat mudahkan lagi. Misalnya lah. Jadi mana kita bila kita tulis, kita pun tahu bahawa saya bukan agama ni lah. Saya agama Islam, saya nak masuk surga. Tapi saya ahli sains. Siapa kata ahli sains tak ada masuk surga? Siapa kata ahli sains apa surga itu hanya untuk orang di fakulti Islam? Kalau hanya fakulti Islam, tutuplah fakulti lain tu. Buat apa buka? Jadi balik bercerita yang ini adalah saya nak sebut pendekatan saintifik itu terhad di mana? Terhad di alam ini saja. Tak boleh di alam lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu sains bukan mutlak. Wah, dah dia tanya pula. Mutlak lah. Kenapa 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 lagi lah? Daripada zaman Nabi 2 kali 5 10,
Sekarang pun 2 kali 5 10, 5 kali 2 10, insya-Allah lagi tak kiamat 2 kali 5 10, 5 kali 2 10. Siapa kata tak mutlak? Saya kata itu matematik. Itu bukan sains. Kalau saya tanya sekarang, apa makna? Sekarang saya nak tanya makna. Apa makna 2 kali 5? Apa makna 5 kali 2? Sebab kita dah ajar macam tu kan. Tak diajar makna. Baca Quran pun gitu juga tak ajar makna. Oh, susah sangat. Apa makna 2 kali 5 sen? Apa makna? Maknanya 5 sen ada 2 keping. Nah, ada. Boleh tunjuk tak? Boleh. Apa makna 5 kali 2 sen? Apa makna 5 kali 2 sen? Unit sen ada 2. Maknanya 2 sen ada, mana ada? Bank negara tak bagi. Boleh tunjuk? Tak boleh. So yang ada in my mind. In my mind only. Tapi tidak ada di dalam reality. Beza kan? Satu ada, satu tak ada. Sama. Itu baru itu ya. So sains ini bukan ilmu yang dulu waktu saya belajar kimia lah, belajar fizik ni. Kalau saya potong benda ni, bukan air ni, plastik ni, saya anggap dia tak terpotong lagi. Apa yang tak terpotong? Kata John Dalton, dengan sebutlah orang barat ni. Dia kata itulah atom. Apa itu atom? Atom itu bukan bahasa Inggeris. Atom itu bahasa Latin. Atomize mean undivisible. Yang tak boleh dipecahkan lagi, dibahagikan lagi. So sebab itu kita kata, bila potong sehingga tak terpotong dan tak boleh pecah lagi, tak boleh di-create lagi, maka yang terkecil itu disebut sebagai atom. Kan? Teori siapa? Teori John Dalton. Tetapi kemudiannya J.J. Thomson datang buat eksperimen, didapati, nak ringkaskan, kita pun masa telah, didapati ada charge. Dan ada unsur yang lebih kecil. Apa lebih kecil? Elektron, kan? Elektron kan lebih kecil. Jadi rupanya ada lagi benda lebih kecil. Maknanya teori Dalton dah tak boleh pakai. Tapi kalau nak belajar kimia, belajar fizik, kenalah guna. Sebab nak menjadi asas kita berfikir. Kemudian ditanya, elektron tu macam mana? Dia guna, sebab dia orang putih kan? Dia gunalah orang Inggerisnya culture. Dia kata macam teori plum pudding. Tahu plum pudding? Memang tak tahu, saya pun tak tahu. Sebab dulu saya kecil-kecil kan, kita orang tua tu guru sikit. Berapakah kebarangkalian untuk down speed? Dan main truk loh. Kebarangkalian tu tarik. Mana? Down truk, tak ada tengok haram. Tiba-tiba soalan exam keluar macam tu. Jadi rupanya matematik kita tak susah sangat pun. Tapi tak faham kerana kita tak tahu proses. Jadi balik cerita berkenaan dengan apa teori Dalton tadi, dia kata kalau saya gunakan teori sekarang ni sebagai orang Melayu duduk di Malaysia dan saya anak jati orang Pulau Pinang, dia macam kuih undi-undi tu. Cucuk undi-undi tau, Pinang punya cucuk kan. Undi-undi tahu undi-undi. Undi-undi tu yang dibuat bertepung pulut, kemudian dalam dia ada inti daripada kelapa manis, kan, di luarnya ada banyak biji-bijian, embedded itu, biji-bijian itu laksana elektron yang terlekat di situ. Itu teori, kalau tidak keluar teori atom undi-undi. Kan, sebab kita orang Melayu tak jumpa, mereka bagi teori atom plum pudding. Plum pudding theory of atom. Jadi berubah. Kemudian datang Rutherford buat eksperimen. Oh, macam lain lagi. Akhirnya hari ini, oh tidak. Nerbo itu dia macam planet, planetarium. Berputar macam bulan mengelilingi bumi dan bulan dengan bumi ini mengelilingi matahari. Apabila dia keluar daripada itu, maka kena bagi energi. Kalau dia turun pada planet yang ke dalam sikit, dia akan mengeluarkan cahayanya. Macam mana ni? Dan hari ini teori atom bukan macam tu. Atom ialah gelombang. Ini dalam handphone tuan-tuan, dalam planet gelombang. Kalau kita pakai elektron, tuan-tuan kena pakai kabel kan? Bila saya bercakap, selagi ada kabel akan sampai di sana kan? Bila saya bercakap ni, diafragm ni akan bergetar. Dia akan tukar pada elektron signal. Elektron signal. Kemudian lepas tu diamplifykan, dia hantar. Duduklah kat England ke mana pun, boleh dengar. Dan bila dikeluarkan dari sana, ditukar daripada elektron signal kepada analog punya signal. Keluarlah balik. Nah, hari ini, tak ada. Mana ada kabel? Macam mana ini beroperasi? Sebab kita tahu di sekitar kita ini ada gelombang elektromagnet.
Kena belajar gelombang, gelombang muzik pun tak. Itu kami kena belajar gelombang muzik. Tapi tak belajar muzik, belajar bunyi. Ya, bagaimana bunyi itu dirampatkan, dijalankan dan sebagainya. So hari ini it turn out to be handphone ini more powerful. Kenapa more powerful? Gambar apa boleh keluar. Telefon mana boleh. Nampak tak? Apa yang saya nak sebut apa? Teori sains ini berubah-ubah. Bukan absolute. Siapa kata dia absolute? Al-Quran absolute. Ada cerita Al-Quran berubah? Tak ada. Jadi boleh tak ilmu yang sentiasa berubah ini menerangkan ilmu yang absolute seperti Al-Quran? Jawapannya tak boleh. Satu tak boleh. Satu kita tak boleh. Ini pandai-pandai nak cerita ini. Oh, saya di keliling Kaabah anti kelawai jadi macam apa Fleming punya rumah. Fleming tu lain cerita. Ini ibadah. Kenapa Tuhan pakai? Mana saya tahu? Kenapa Maret 3? Mana saya tahu? Kenapa tawaf 7 kali? Ya, saya tak sihat, saya ada orang tua. Orang tua pun tak tujuh, tak tawaf lah namanya. Bawalah, junjunglah apa. Itu bukan bertawaf. Batal wudu, minta maaf, keluar dulu. Oh, saya tak larat pun kena keluar. Sebab dia dibuat tanpa soal. Ada orang tanya tak, kenapa Maret 3 rakaat? Ada orang cuba jawab. Kenapa malam kita tinggikan surah? Inilah mana aslamnya. Kita taat kepada Allah tanpa soal. Kita patuh. Ini ibadah kepada Allah. Okey? Jadi, saya nak menjelaskan bahawa mesej yang disampaikan adalah sains tidak boleh menerangkan peristiwa Isra Mi'raj ini. So, biarlah kita bincang Isra Mi'raj ini melalui perspektif keimanan. So, apa lagi terjelas? Ada banyak. Ilmu sains memerlukan kepada rasional yang tinggi. Sebab musabab. Cause and effect. Objek yang selepas jatuh. Kenapa jatuh? Menjawablah ada graviti dan sebagainya. Tetapi ilmu agama perlukan faith, perkeimanan yang tinggi. Tak mungkin khusyuk semayang kita itu sama. Antara satu dengan lain. Based on keimanan dia. Based on keyakinan dia bahawa ini akan disoal. Akan ditanya. The first question. Dalam kubur kan dalam ialah solat. Dan kita amat takut, kita akan bimbang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kita daripada fahsya' wal munkar. Bukan ilmu sainsnya, bukan ilmu fiziknya, bukan. Kadang-kadang lebih banyak rasuah dia terima. Sebab dia yakin dengan kuasa yang ada, dengan rasuah yang dia terima, orang tak boleh ni dia. Tapi kita lain. Premisnya lain. Sebab rasuah tak boleh. Kemudian ilmu ini yang terbatas. Ta'rifan sains. What is science? Sains ialah Peter Medawar tak nak guna knowledge pun. Peter Medawar menggunakan sains adalah the ability, kemampuan untuk mencerap tabiat alam, to observe the natural phenomena. Systematically, rationally and objectively. 3 perkara tu. Satu secara sistematik, ilmu Allah tak sistematik. Ilmu Allah kun fayakun, jadilah. Ilmu Allah ini dia nak buat Rasulullah jadi. Tak perlu ada proses. Sebab tu nak menjalankan proses dia jadi saintifik. Kita kena tahu bila kita tahu ciri ilmu sains, kita tahu dah lemahnya ilmu sains itu menerang. Kemudian secara rasional maknanya macam tadi, alam taru annallaha anzal min as-sama. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan? Cuba rasionaliskan. Itu boleh. Sebab kita lihat alam. Sebab itu kita nama ada sebagai natural science, ataupun dulu-dulunya zaman Yunani disebut sebagai natural philosophy, ataupun dalam zaman Islam disebut sebagai apa dia? Ilmu kalam. Orang-orang yang mengamalkannya disebut sebagai mutakallimun, bukan ulama. Dan ditanya, siapa mutakallimun ni? Mutakallimun mereka orang-orang yang berusaha untuk memahami tabiat alam ini. Kalau dulu mutakallimun yang menjadikan Al-Quran dan itu sebagai landasan. Sebab tu Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, dalam debate, saya tak nak bincang panjang di sana pula. Dia mengatakan bahawa tak semua ilmu falsafah itu salah.
Contohnya ialah natural philosophy. Falsafah alam tu ini. Sebab itu saya dah sebut tadi, Al-Farabi, Al-Kindi apa semua mengkaji benda-benda tu untuk dimanfaatkan. Antara perkara yang awal yang umat Islam buat ialah hospital. Di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah melantik Ashifa. Minta maaf, kita bukan nak menghina orang lain. Di zaman orang lain tak ada universiti. Universiti, the first universiti dalam dunia ini dibina oleh orang Islam. Saya tahu, di zaman Yunani Aristotle bina akademi. Dia bukan universiti. Tapi universiti yang pertama ialah universiti, apa dia? Oh, tak baca. Universiti Az-Zaitunah. Yang sekarang ni Hamzah Yusuf, Syekh Hamzah Yusuf di Amerika itu buat College Az-Zaitunah. Bila dia dibina? Tahun 737 Masihi. Belum zaman Abbasid lagi. Abbasid 750, dia 737. Di mana? Di Tunisia. Tetapi universiti ini terpaksa ditutup kerana berlaku peperangan dan juga pergerakan antara orang Islam dan bukan Islam. So sekitar abad yang ke-16 ditutup. Sebab itu UNESCO tak terimanya sebagai universiti pertama di dunia. Tapi universiti itu ada. Kerajaan Tunisia mengenangkan dia yang mula-mula buat universiti pada 24 April 1956. Dia telah bina balik Universiti Az-Zaitunah dengan pelajarnya sekitar 1,000 orang. Tuan-tuan tak baca, tak penting. Saya mengajar ilmu sains tauhid ni kat pelajar, kena bincang bagaimana orang Islam membina skema ilmu. Universiti yang kedua bernama Universiti Qarawiyyin yang dibina di Fes. Universiti Qarawiyyin ini setelah Baitul Hikmah di Baghdad dibina. Baitul Hikmah dibina di Baghdad oleh Harun al-Rashid pada tahun 786 Masihi. Selepas 737, 786. Al-Ghazi pernah menjadi director tahun 820 Masihi. Dia lahir tahun 780. Meninggal tahun 850. Tahun 820. Dia jadi director itu. Al-Khwarizmi. Kemudian Fatimah Al-Fihri, Universiti Qarawiyyin ini dibina oleh seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihri. Sebab tu ada isu. Orang kata, orang Islam ni mennombor duakan orang perempuan dan sebagainya. Minta maaf, saya pun minta maaf tanpa nak menghina dan mengutuk agama orang lain. Ketika orang Kristian tak bagi orang perempuan belajar, orang Islam perempuan yang membina universiti tu kan, iaitu Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini anak kepada Abdullah Al-Fihri. Abdullah Al-Fihri ini ialah seorang hartawan yang meninggal harta yang cukup banyak, tinggal pada anaknya. Kemudian anaknya berazam untuk membina universiti. Itu adalah universiti yang pertama. Sebab universiti itu ada sampai hari ini. Tuan-tuan tahu siapa alumni Universiti Qarawiyyin di Malaysia? Dr. Afifi dengan adiknya Irman, PhD dekat sana. Tuan-tuan tak perasan? Dr. Afifi, lecturer Oxford University tu, adik dia Irman, lecturer A sekarang ni. Tuan-tuan tak perasan? Kenapa rasa? Kita rasa yang saya nak sebut ni begini, universiti yang ketiga, barulah Universiti Azhar tahun 972. Itu pun tarikh tepat tak tahu. Katanya tahun itulah. Kemudian Universiti Sankore di Mali tahun 989 Masihi. Universiti ini pernah menerima pelajar sebanyak 25,000 orang at one time dan telah melahirkan siswaza peringkat PhD. Nama gelaran PhD-nya itu bukan doktor, tapi Ayatullah. Dan dia kena buat tesis, mengambil masa sehingga 10 tahun. Oleh kerana yang buat dia tu hakim, saya lupa, minta maaf off record ni, lupa. Hakim tu yang buat universiti tu, dia menyelesaikan isu fiqh sehingga dia menyelesaikan hukum, satu hukum baru bagi PhD dia. Yang setara PhD lah, tapi tak ada. Dan jubah yang dipakai tu macam jubah kita sekarang. Kemudian barulah Universiti Barat mula. Di mana? Di Bologna, Italy. 1088. Bologna, Bologna, Italy. Saya dah pergi di sini. Sebab ada conference solar energy tahun 1988. Dan ketika itu mereka menyambut 900 tahun Universiti Pengenalan. Jadi dia buat satu seminar besar-besaran dengan solar energy dan saya dijemput di Malaysia. Masa tu saya tak tahu. Ambil gambar semua tak tahu. Balik memang baru tahu. Kemudian
Bangunlah University Oxford 1096. Apa yang saya nak sebut, Allah masa dalam, kalau kita tengok silibus yang dia ajar di universiti ni, boleh lihat silibus, boleh. Kita tengok apa yang dia ajar. Ialah ilmu mantik itu salah satu. Di samping nahu. Kenapa nahu? Nahu bahasa Al-Quran. Dia tak sebut bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Sebab nak mencungkit ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu. Mereka kena belajar. Dan kemudiannya ilmu mantik diajar. Kaedah mantik ini. Jadi maknanya hal-hal yang berhubung dengan keilmuannya bukan benda baru kepada umat Islam. Sepatutnya bukan benda baru. Dan bila kita bercakap sesuatu itu, kita mesti berlandaskan kepada ilmu ini. Ini tradisi umat Islam. Sebab itu kan, kita tak tahu macam mana wajah Al-Ghazali ke wajah apa semua. Walaupun ada orang tulis kan. Tetapi kita tahu apa yang dihasilkan oleh Al-Ghazali, apa polemik yang berlaku, apa perbincangan, apa debate yang berlaku ketika itu. Zaman itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Okey. Kemudian, yang ketiganya, sains hanya mengkaji alam fana ini. Itu alam ini. Mungkin sikitlah alam bulan, bintang sikit. Tapi kita tak boleh di sana lagi. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran cerita berkenaan dengan alam-alam lain ini. Dan bagaimana kiamat sunnah berlaku dan sebagainya. Kemudian setiap alam ini mempunyai paradigma saya dah sebut tadi. Kita tak tahu apa paradigma alam yang lain. Orang sebut Big Bang Theory hari ini. Sampai hari ini pun orang tak tahu sebab dalam fizik, dalam sains, dia mesti ada penyebabnya yang berlaku bang itu. Dan katanya dia di alam kosong, di alam yang tak ada apa-apa. Hatta light pun tak ada, cahaya pun tak ada. So macam mana bang itu boleh berlaku? Buat apa berlaku selepas bang dan sebelum bang? Ini banyaklah cerita. Dan kalau kita pergi dekat situ, teorinya masih gone. Tapi jawapan yang tepat masih belum ada. Sebab itu ahli sains di ujung tu saya dah sebut tarif tadi, mengkaji alam secara sistematik, rasional dan objektif dengan kaedah tertentu. Al-Quran tak bagi tahu kaedah tertentu. Macam mana dia buat Nabi Muhammad tak beritahu. Macam mana dia menubusi, kita duk bincang langit berapa lagi, berapa ni Nabi ni lagi berapa. Itu bukan premis yang digunakan oleh Al-Quran. Untuk menumpukkan pengetahuan yang boleh dipercayai. Sebab itu dalam sains hari ini, terutama fizik, atau dia kena buat error analysis. Apa maksud error analysis? Maksudnya ilmu yang saya dapat ni bukan 100% betul. Bukan absolute. Ada lagi ruangnya yang boleh di-explain. Maka saya kena mengakui bahawa mungkin 90% betul. Ada 10%. Kita kata cahaya bergerak lurus. Tiba-tiba bila cahaya bergerak melalui satu bukaan lubang kecil, rupanya dia bukan lagi bentuk partikel, dia bentuk gelombang. Kemudian ada ruang di mana kita boleh mengembang lagi. Sebab itu kena buat error analysis. Dan ahli sains kena mengakui sejauh mana kebenaran ilmunya itu. Mengakui kebenaran ilmunya itu bukan maknanya dia lemah. Tapi bermakna bahawa dengan suasana yang ada ketika ini, dengan tool yang ada ketika ini, dengan matematik yang ada ketika ini, inilah dapatan saya. Selepas ini mungkin orang akan kaji lebih lagi, mungkin benda lain baru keluar lagi. Sebab itu, kamera ini pun baru dia buat. Kenapa tak ada zaman Nabi? Jawapannya sebab pada ketika itu orang tak faham. Apa itu gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Kesimpulannya, kita kan cukup banyak. Apa yang saya nak buat satu ya, sains tidak boleh menerangkan peristiwa yang besar, peristiwa Isra Mi'raj yang tak berlaku pada itu. Dan jangan perkecilkan dengan cukup. Tetapi kita boleh mengambil ibrah, kita boleh mengambil iktibar peristiwa ini sebab dia pengajaran kepada kita. Bukan hanya pengajaran, dia diabadikan dalam Al-Quran. Bila diabadikan dalam Al-Quran, kebenarannya itu absolut, mutlak. Hanya kita tak mampu berfikir mengenainya, ya itu lain cerita. Maka kita kena usaha untuk berfikir. Dan kalau kita tak berfikir, kita mesti ada groundnya, ada landasannya untuk berfikir. Jadi kalau cerita sebut 2 kali 5, 10, 5 kali 2, kenapa? Sebab 10 lah. Groundnya apa? Landasannya apa? Jadi ini kena oleh demikian
ilmu ini, apa peranan ilmu sains dan ilmu agama? Ini nak menentukan. Ilmu sains membolehkan kita untuk menjadi khalifah yang baik. Bila kita tahu padi tumbuh sekian dan siapa makan dan apa yang kita boleh buat di perbelah, kita akan imaratkan alam ini. Ilmu agama akan menjadikan kita tidak tamak ahal lupa penting ada sebab Islam itu ada tiga, akidah, syariah dan akhlak. Akidah kita tak membenarkan, syariah kita tak pernah berdosa. Dan kita ada akhlak yang terpuji. Bayangkan orang mempunyai akhlak yang terpuji, memegang ilmu sains yang hebat. So lahirlah orang seperti yang hebat-hebat kita sebut tadi. Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ibn Sina dan sebagainya. Ya, saya faham ada orang mempertikaikan Ibn Sina dan sebagainya. Tapi tengok tarafnya lah. Yang nak mempertikaikannya. Dengan sebarang orang lah. Ni kita di sini juga adalah tarafnya. Bukan orang biasa nak mempertikaikan ini. So, jadi ilmu sains dan ilmu agama ini kedua-dua ini saling melengkapi. Sains membolehkan kita mengenal alam. Al-Quran membenarkan kita menjadi insan yang bertanggung jawab dengan alam. Sains mengatakan kita kena mendirikan rumah tangga untuk menyambungkan zuriat kita. Agama akan mengajar kita satu keluarga yang diridai Allah, yang dirahmati Allah, yang sentiasa didoa. Malaikat juga berdoa kesejahteraan. Jadi ada combination. Ada kedua-duanya penting. Bukan hanya keluarga sebagai keluarga. Hari ini minta maaf, orang barat dah tak ada keluarga. Salah dia lah. Sebab dia kata, kami bahagia. Siapa kata pergi church jumpa padri bahagia? Bahagia tu di mana? Dia tanya, akhirnya, saya syok dekat dia syok saya solat. Siapa kata jumpa Tok Hadi bahagia? So dia bawa ni, and dia preach, maknanya dia bawa idea ini, agar semua orang ikut dia. Lepas pada tu, dia syok sama-sama dia pula. Keluarlah LGBT. Dan dia pun preach, langgar semua tata susila manusia, kemanusiaan itu. Kalau nak sebutlah, anjing pun tak buat macam tu. Betul. Jadi, akhirnya apabila sains dan teknologi ini dibangunkan tanpa ada panduan di Al-Quran, di peragama, inilah yang jadi. Natijahnya cukup menakutkan. Rosak semua. Sebab itu kita memerlukan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya dah lajak semua maafannya. Dan moga-moga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita di dunia ini. Kita tidak dilahirkan secara kebetulan. Kerana mak kita tidur dengan ayah kita, jadi kita. Tak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kenapa jadi kami Melayu, tak jadi Arab? Yalah, tak faham Al-Quran. Kalau dah semua jadi Arab, siapa nak jadi Melayu? Saya lah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kenapa lahir kami zaman kini, tidak zaman Nabi? Kenapa kamu sedih? Ya kalau lahir zaman Nabi, sempat berhijrah dengan baginda. Sempat berjuang dengan baginda. Jadi kenapa lahir kami zaman ini? Ya siapa nak berhadapan dengan merembet? Zaman Nabi ada merembet. Ada zaman Nabi orang Isyak dadah? Tak ada. So kita dilahirkan karena Allah Ta'ala memilih kita sebenarnya untuk hidup di zaman ini, dalam suasana ini, untuk menyelesaikan isu kemanusiaan masa ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Moga-moga Allah Ta'ala memaafkan kealpaan dan kelalaian kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala dengan kemurahan yang ada padanya sentiasa memaafkan kealpaan kita ini. Kita tahu kita insan yang lemah. Kita tahu kita adalah insan yang kalau nak dikaji di kota tenaga gajah lebih hebat lah. Dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Moga-moga Allah Ta'ala memaafkan keterlaluan kita ini. Dan moga-moga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurganya yang diridainya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat kita
pengumuman daripada dia. InsyaAllah pada bulan ini sudah teruskan menyediakan jamuan ringan. Jadi semua jemaah berjumlah ya untuk sama ada bawa pulang atau makan di sini. Terima kasih semua. Itu tadi yang kita sudah berbuat.